dan tuan-tuan dapat daripada pengajian yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Radhi kita. Baik, sekadar itu sahaja dan saya serahkan ruang ini sepenuhnya pada Ustaz Haji Radhi bin Khamrul Hailan untuk meneruskan pengajian kita malam ini. Silakan. Tafadhal mashkura Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah. Waqad fazal muttaqun. Baiklah. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Atiqullah selaku pengerusi pada malam ini, dan alhamdulillah kepada seluruh peserta pada malam ini, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini merupakan malam kedua. Mudah-mudahan malam ini lebih tenang daripada semalam. Semalam first time pakat duk buka Zoom, dia cempera lagi. Jadi malam ni mudah-mudahan dia dah reti sikit lah. Jadi kita mohonlah kepada sesiapa yang, ataupun mohon kepada semualah, semasa saya menyampaikan penerangan, mohon jasa baik untuk mutekan mikrofon, kerana kita tidak mahu ada suara-suara luar yang masuk jadi mengganggu ketenteraman kita pada malam ini. Adapun host tolong ambil perhatianlah kalau ada nampak yang ketik terbuka tu, cepat-cepat pergi ke mic dia. Kalau unmute tu bercakap. Kan, tolong mute. Kadang-kadang dia tak tahu nak mute macam mana supaya perjalanan program lebih cantik. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi tentang huruf juga, di mana merupakan suatu kewajipan untuk kita mengetahui sebelum kita membaca Al-Quran, seperti mana dalam syairnya yang berbunyi, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughat. Idh wajibun alaihimu muhattamu, menjadi satu kewajipan kepada kamu semua. Apa? Tak boleh tidak. Ramai yang suara perempuan apa? Sekejap, mute on. Mute on. Idh wajibun alaihimu muhattamu, menjadi apa dia kacau ni? Suara Ustaz putus-putus. Okey ya. Dia pasal dia mute sekali dengan saya punya tu, tak apa. Nanti buka balik. Okey, tak apa. Baik. Wajibun alaihimu muhattamu, suatu perkara yang wajib kita ketahui. Qabla syuru'i awalan ayya'lamu, sebelum daripada kita mempelajari hukum-hukum tajwid yang lain. Apa bendanya? Makharijal hurufi was sifati. Kita kena tahu makhraj huruf dan juga sifat huruf. Untuk apa? Liyantiqu bi afsahil lughat, supaya kita dapat menuturkan sefasih-fasih sebutan Al-Quran ini, kalimah-kalimah Al-Quran dengan setepat-tepatnya insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan sambung dalam tajuk sifat huruf. Semalam telah pun kita membincangkan tentang makhraj huruf, artinya tempat-tempat kedudukan huruf. Dengan arti kata lain, kalau sekiranya kita hanya mempelajari makhraj tanpa kita mempelajari sifat, kita masih belum boleh sebut huruf dengan tepat. Macam saya sebut huruf qaf, katakan huruf qaf. Ramai orang sebut huruf qaf, dia sebut gini, dia sebut wa idh qala. Itu walaupun makhrajnya betul, tapi sifatnya salah begitu.
Dia kata huruf tu kena tebal. Betul, tebal. Yang macam mana? Ini yang kita nak bincang malam ni insya-Allah. Contoh lain, huruf kha katakan. Ya, ada orang sebut khalidina fiha kha. Begitu. Betul ke sebut kha begitu? Walaupun makhrajnya macam dah betul, tapi sifatnya salah. Ini insya-Allah malam ni saya akan haluskan dalam setengah jam pertama. Dan setengah jam yang kedua itu insya-Allah kita akan minta siapa-siapa yang nak cuba membaca surah Al-Fatihah ataupun mana-mana surah ayat lazim. Kita ada masa dalam 8 kali saja, masa sangat terbatas sebenarnya. Nak melayan hampir 400 orang yang bersama-sama kita ni, mustahil lah saya boleh buat semua. Jadi apa sahaja masa yang kita ada ni, itu sajalah kemampuan yang kita ada. Baik, jadi saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian tajuk yang berkaitan dengan makhraj huruf yang semalam lagi. Tapi malam ini saya akan share dengan tuan-tuan sekalian tajuk yang berkaitan dengan sifat huruf. Okey, baik. Tengok yang pertama sifat. Sebelum tu tengok sifat. Okey. Okey, ini sifat tawassut, sifat syiddah, sifat tawassut, sifat rakhawah. Cuba tengok yang warna biru. Yang warna biru di atas tu sifat syiddah. Apa yang dikatakan syiddah? Syiddah ini suara tersekat. Tersekat macam mana tuan-tuan? Maksudnya bila kita jumpa huruf ini, dia ada 8 huruf, iaitu huruf ba, huruf ta, huruf jim, huruf dal, huruf ta, huruf qaf, huruf kaf dan juga huruf hamzah. Yang dikatakan syiddah ni apa? Suara tersekat. Contoh, kalau kita matikan huruf hamzah, katakan, saya ambil contoh. Kita baca allazina yu'minu. Nampak tak? Masa kita sebut yu'minu tu, nak pergi ke huruf mim tu, allazina yu'minu. Kita tersekat suara kita. Begitu juga kita baca huruf dal, katakan dalam Fatihah. Maliki yaumid. Nak pergi din tu dia tersekat. Maliki yaumiddin. Nak pergi din tu terputus. Itu syiddah. Bukan syaddah ya. Syaddah merujuk kepada tanda sabdu. Syiddah merujuk kepada sifat huruf. Ya. Jadi bila kita tanya kenapa pada huruf ba, contoh lagi. Alhamdulillahi Rabbil. Nak pergi Rabb, nak pergi bil tu. Masa kita sebut Rabb tu, dia macam tersekat suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa nak kena sekat suara itu? Kerana huruf ba merupakan huruf syiddah. Adapun huruf lain, contoh huruf lam katakan. Alhamdulillahi lillah. Tak ada pula kita sekat suara. Pasal lam bukan huruf syiddah. Apalagi contoh lain. Huruf ra katakan dalam Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut ra. Jangan kita sampai terputus. Setengah orang kadang-kadang dia berlebih-lebih. Dia baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih sangat. Sampai terputus suara itu salah. Kerana yang putus suara ni untuk huruf syiddah sahaja. Nampak tak? Jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah jadi syiddah pada lam, pada ra. Salah begitu. Sedangkan huruf syiddah itu saja. Ba, ta, jim, dal, qa, qaf, kaf, hamzah. Dalam Fatihah kita tu, contohnya pada Rabb. Alhamdulillahi Rabbil. Jangan pula nanti ada orang baca huruf ba tu tak putus suara ataupun tak tersekat suara. Dia baca gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Nampak tak? Salah tu. Pasal apa salah? Mana sifat syiddah ba? Kalau macam tu salah bacaannya. Okey.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin dekat dal. Maliki Yaumiddin. Nak pergi din tu terputus suara kita. Baik, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ha, ni satu lagi huruf ya. Tuan-tuan, cuba kita lihat. Huruf ya ni duduk dekat syiddah ke duduk dekat rakhawah? Kalau syiddah tadi kita faham, suara tersekat. Dekat rakhawah, suara lawan dia. Suara tak sekat. Saya buat bahasa mudah je bagi tuan-tuan faham. Senang. Ha, saya punya ringkasan ni mudah. Okey? Yang mana huruf apa tadi huruf apa? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, huruf ya. Iyyaka na'budu. Walaupun huruf ya itu bersabdu, tuan-tuan jangan tekan sabdu itu sampai terputus suara, sama seperti kita menekan pada huruf ba dan huruf dal. Kerana huruf ya bukan huruf syiddah, dia huruf rakhawah. Jadi maknanya bila tuan-tuan baca iya itu masih ada suara. Cara yang betul ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang salahnya sampai terputus macam ni. Iyyaka na'budu wa itu tak betul. Kenapa? Itu sampai terputus suara. Itu dah jadi huruf syiddah, huruf ya. Maka salah. Ya, tak betul sebutan ya begitu. Sebut betul-betul, jangan sampai terputus suara. Baik. Bagaimana caranya? Iaitu tengah lidah. Sebab huruf ya ni tuan-tuan, Iyyaka na'budu tu, makhraj dia ialah di tengah lidah. Tengah lidah yang ke mana? Tengah lidah kita mengangkat ke atas langit-langit. Tetapi dia tidak menyentuh, dia cuma menghampiri saja. Iya. Jangan sampai itu salah. Sampai tersentuh tu salah. Dia cuma menghampiri saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu untuk huruf ya. Baik. Tengok pula huruf ain. Iyyaka na'budu. Huruf ain tu kalau tuan-tuan tengok dalam nyota yang saya beri ni, tuan-tuan lihat cari di mana duduk ain. Apakah ain duduk pada syiddah? Tidak. Apakah ain duduk pada rakhawah? Pun tidak. Habis ain berada di mana? Ain berada di huruf tawassut. Kalau tadi syiddah maknanya tersekat habis semua suara. Kalau rakhawah kita tak sekat suara, tetapi huruf tawassut ataupun huruf bainiyah ini kita di tengah-tengah. Kita tahan tapi tak semua tahan suara. Contoh macam huruf ain, selalu orang tanya, huruf ain ni nak buat macam mana yang betul? Adakah begini? Dia berkata, Iyyaka na'budu. Macam tu kan? Putus terus. Iyyaka na'budu. Macam tu kan? Salah begitu. Kalau kita baca Iyyaka na'budu, itu dah jadi syiddah huruf ain. Sedangkan ain adalah huruf tawassut. Jadi kita menghimpit tekak kita sebab ain ni di tengah kerongkong ya. Ain ni tengah kerongkong. Di mana tengah kerongkong kita ni dia menghimpit tapi jangan terlampau rapat. Dia gaya nak rapat dia buka. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu. Tak betul. Ataupun terlampau buka sangat sampai jadi begini. Iyyaka na'budu. Itu melampau sangat pula bukanya. Ini salah ya, saya buat yang salah ni. Iyyaka na'budu. Itu berlampau-lampau bukanya. No, itu salah. Salah juga kalau kita terlampau himpit. Iyyaka na'budu. Tak mahu juga. Dia sederhana saja. Kita baru nak himpit, kita buka balik. Iyyaka na'budu. Macam tu. Na'budu. Sebab apa? Sebab ain adalah huruf bainiyah ataupun huruf tawassut. Itu yang kita nak faham sifat huruf ni. Jadi tuan-tuan kena ingat bagaimana ataupun nak ingat huruf-huruf syiddah. Ingat huruf rakhawah. Sebelum tu ingat apa yang kata syiddah? Syiddah suara tersekat. Macam kita baca huruf qaf katakan. Saya tunjuk contoh kan. Huruf qaf tuan-tuan sekalian. Huruf qaf ni huruf syiddah.
Kalau baca berteranum, kita nampak sangat sesekat suara. Contoh saya baca surah Al-Haqqah, tengok ya. Al-Haqqah tu, tengok pada huruf Qaf tu. Suara kita akan terputus. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Nampak tak? Bila kita sebut pada qaf tu, suara macam tersekat. Itu sifat syiddah yang kita tunaikan pada bacaan atau pada huruf qaf itu. Tapi pada huruf lain, contoh huruf lam. Huruf lam dalam Fatihah kita, huruf lam waladhdallin. Waladhdallin janganlah terputus. Pasal dia bukan huruf syiddah. Jangan ada nanti yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salahlah begitu. Kenapa? Lam bukan huruf syiddah, tetapi lam adalah huruf tawassut. Jangan sampai terputus suara. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih bunyi lagi suara ketika kita membunyikan huruf lam. Jangan sampai tersekat suara. Di sini penting kita kena faham sifat syiddah, sifat bainiyah dan juga sifat rakhawah. Satu lagi saya nak bincang pada ihdina. Tuan-tuan sekalian, ihdina, huruf ha, ihdinas sirat. Huruf ha ini kalau kita lihat dalam jadual ini, ha masuk dalam huruf mana? Sudah tentu tuan-tuan akan lihat huruf ha duduk pada huruf rakhawah. Kan? Jadi bila dia duduk dekat huruf rakhawah, janganlah kita baca huruf ha begini. Ada orang baca, kita dengar dia baca gini. Ihdina, terputus suara macam tu. Itu kurang tepat. Bukan salah besar sangat, tapi kurang tepat sebenarnya huruf ha sebut macam itu. Huruf ha biarkan suara itu berlalu. Begini sebut. Yang betul ialah ihdina, ihdina, ihdina. Bukannya ihdina. Sebab ha bukan huruf syiddah, tapi ha adalah huruf rakhawah. Ihdina, ihdina. Macam itu cara sebut ha. Baik, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, dekat an'amta. Itu dekat an'amta tu tuan-tuan sekalian. Kalau ada soalan boleh ditulis dalam ruangan chat tu ya. Okey. Okey, suara bergema ya. Kejap ya, saya ni sikit. Okey. Baik, saya cuba tengok. Ada gema lagi tak? Ada kurang sikit kot. Okey. Ya, okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat. Lagi sekali saya ulang, huruf syiddah kena sekat suara. Huruf rakhawah, suara tak boleh sekat. Jadi saya nak bincangkan ialah siratal ladzina an'amta. Huruf nun dan juga huruf mim. Tuan-tuan cuba tengok. Di mana duduk huruf nun dalam jadual kita tu? Oh, nun duduk pada huruf tawassut. Artinya kalau tuan-tuan baca nanti, tuan-tuan jangan baca begini. Jangan baca siratal ladzina an'amta. Terputus suara tu. Siratal ladzina amta. Dia kata tak dengung. Tak dengung itu tuan-tuan kena faham. Tak dengung itu dengan maksud tidak dengung dua harakat. Yang kata tak dengung lagi tak tajwid tu, dia kata tak dengung dua harakat. Adapun sifat nun tu sendiri tak boleh dipisah daripada sifat dengung. Pasal nak jadi nun tu mesti ada suara ke hidung. Mana boleh kita sebut nun tanpa ada suara ke hidung? Tak percaya tuan-tuan sebut sekarang. An, tutup hidung. Sebut an, tutup hidung. An, tutup hidung. Mana boleh? Sebab suaranya mesti ke hidung. Suara ke hidung itu orang panggil gunnah. Orang panggil dengung. Cuma nisbah dengung itu tak sampai dua harakat. Ada ni.
Okey, tak sampai 2 harakat. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Bacaan yang salah, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai terputus itu salah. Kerana tuan-tuan dah jadikan huruf nun itu sebagai huruf syiddah. Nampak tak? Sedangkan nun bukan syiddah. Nun adalah huruf tawassut. Begitu juga huruf mim. Banyak orang bermasalah pada mim. Mana? Dekat alaihim wala. Alaihim. Kita jumpa banyak orang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa sampai terputus suara pada him? Sedangkan him itu memanglah dia hukum izhar betul. Tetapi kita kena faham yang dikatakan izhar itu tak dengung 2 harakat. Ada pun sifat dengung yang sedia ada pada huruf mim yang itu tetap mesti ditunaikan. Cuma yang dalam kitab dia sebut apa? Alaihim wa itu asyaddu izhar. Asyaddu izhar dengan maksud bersangatan izhar. Sebab apa? Sebab mim bertemu dengan waw. Huruf mim sebutnya di bibir. Bibir. Huruf waw, wa, bibir juga. Jadi ditakuti tuan-tuan sekalian, tak sempat-sempat sebut mim dengan sempurna, dah sibuk nak sebut huruf waw. Ini yang banyak masalah. Kadang-kadang orang baca siratal ladzina an'amta alaihim wa him wa. Tak sempat nak sebut mim, dah nak sebut waw. Itu yang jadi sepatutnya kena buat asyaddu izhar. Sebenar-benar ataupun bersungguh-sungguh, bersangatan izhar. Jadi nak maksudkan dengan bersangatan izhar di situ apa dia? Tuan-tuan kena rapatkan bibir betul-betul. Itu maksud dia. Sebab mim sebutan dia ialah merapatkan bibir. Dengan arti kata lain, tuan-tuan rapat bibir dulu baru sebut huruf waw. Rapat bibir dulu baru sebut waw. Jangan sibuk bibir tak sempat rapat lagi dah nak nangkap huruf waw. Itu yang tak betul. Rapatkan betul bibir. Cuma yang saya bincang tadi, suara macam mana pula? Kadang-kadang ada setengah orang terlampau-lampau sangat, dia baca begini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tak tepat tuan-tuan sekalian. Tak tepat. Kerana sampai terputus suara, maka tuan-tuan dah jadikan huruf mim itu huruf syiddah. Kita sedang bincang huruf syiddah sekarang. Kalau tuan-tuan baca putus suara, dah jadi huruf syiddah. Habis macam mana? Suara tak boleh putus. Dia macam ini yang betulnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jelas tak? Malam ni saya nak bincang huruf syiddah, huruf tawassut, huruf rakhawah. Tak sempat, sejam aja kita punya masa. Ni nak bagi peluang bacaan pula. Jadi tumpuan malam ini tumpuan kita kepada huruf syiddah, rakhawah dan juga huruf bainiyah ini. Baik, saya rasa saya ceramah, saya berhenti hari itu dulu. Setakat ini saya bagi peluang kalau ada siapa nak baca ataupun siapa nak tanya apa-apa, dipersilakan. Kalau ada, letak simbol angkat tangan. Tuan-tuan tak payah nak buka mic ramai-ramai. Nanti 500 orang buka mic, hancur saya punya ni. Jangan buka mic. Habis nak tanya macam mana? Tuan-tuan angkat tangan. Letak dekat reaction sana. Kalau tuan-tuan klik reaction, di bawah sana ada. Jangan buka mic lagi. Minta tolong, jangan buka mic lagi. Dia dah bising dah pula. Mic jangan buka. Selagi saya tak sebut nama tuan-tuan, jangan buka mic. Ini minta tolong supaya kita jaga kita punya keamanan, ketenteraman ni. Okey, lagi sekali ya. Siapa yang nak tanya boleh klik dekat reaction dan angkat tangan. Ramai dah angkat tangan. Jadi saya bagilah peluang. Jadi Ustaz Radhi boleh pilih kot mana yang angkat tangannya. Nama disebut sahaja bersuara. Takat mana yang saya sempat layan, insya-Allah saya bagi nama yang disebut sahaja bersuara. Faizuddin Jamalulai dulu. Silakan Tuan Said buka mic. Sila. Apa nak tanya? Ataupun nak baca ke? Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak cuba baca boleh Ustaz? Ai, ahlan wa sahlan. Sangat-sangat dialukan. Tuan nak baca surah apa? Apa-apa? Surah Al-Fatihah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Tuan Syed cuba upgrade sedikit. Bunyi baris bawah itu betul-betul bunyi li. Alhamdulillah, betul-betul. Alhamdulillahi. Cuba semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Baik, cuba lagi sekali. Maliki Yaw, ulang balik. Maliki Yawmiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, baris bawah si dengan baris bawah ti. Betulkan, tempatkan bunyi baris bawah. Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Itu semula. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus. Cuma sedikit cuba lagi sekali pada waladdallin itu di mana huruf lam selepas dot itu terdapat sabdu. Ingat ya, setiap mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Macam waladdallin itu, setelah kita selesai panjang 6 harakat, maka kita kena ada letak satu suara, iaitu suara yang sedikit tinggi, yang diberi nama suara itu ialah an-nabar. An-nabar. Baik, an-nabar itu tuan-tuan sekalian, dia berada pada mad lazim kalimi musaqqal. Cuba semula tengok. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Tu ada. Dall. Bila kita angkat suara itu an-nabar. Untuk menyatakan bunyi lam yang terdapat pada menyatakan sabdu yang terdapat pada lam. Silakan tuan semula. Ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, bagus. Terima kasih sangat. Okey ya. Terima kasih tuan. Sama-sama Ustaz. Okey. Silakan. Saya tengok ramai sangat angkat tangan. Saya layan setakat mana yang saya sempat saja ya. Okey, saya bagi pada Tuan Muhammad Syukri. Boleh? Tuan Muhammad Syukri di mana tu? Macam di kedai makan je. Mikrofon tak buka? Silakan. Boleh Ustaz. Tuan di mana ni? Dari mana? Saya? Ada kat kedai Ustaz. Ada kat kedai. Kat rumah tu. Okey, silakan. Tuan nak buat apa? Nak tanya ke? Nak baca ke? Nak baca Ustaz. Baca. Silakan. Mohon Ustaz tegur lah. InsyaAllah kalau kata ni. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, betul-betul dah. Cuma bagi kemas lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cuba perhati pada kedua-dua huruf ra. Huruf ra tu dua-dua kena baca tebal.
Baik. Tetapi sebelum tebalnya huruf ra itu, ha baris bawah, nun baris bawah. Yang itu kena clearkan betul-betul baris bawahnya. Jadi latihan kita ialah Bismillahi. Jangan ada tukar dah. Itulah bunyi dia. Bismillahi Ar-Rahmani. Jangan ada tukar dah. Jangan ada ne kan nu. Tak boleh. Dia ni betul-betul. Cuma selesai saja baris bawah tu, cepat-cepat kita masuk ra yang tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba baiki sedikit huruf ain pada na'budu. Iyyaka na'budu. Huruf ain ni pastikan betul-betul point makhraj itu di tengah kerongkong kita. Iyyaka jangan bunyi di hidung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, Tuan Muhammad Syukri, bacaan sudah bagus. Cumanya saya minta kalau Tuan boleh sedikit lagi upgrade huruf bod. Bod pada maghbu dengan waladha. Okey, apa yang nak di-upgrade ialah sifat huruf bod. Huruf bod ini ialah sifat dia ada dua yang penting. Yang pertama sifat isti'ala, tebal. Yang kedua sifat istitalah. Waladha. Masa kita sebut waladha, itu jangan diputus suara. Suara jangan putus. Kalau kita baca waladha, itu kurang tepat. Bagi hidup suara tu. Bagaimana cara? Kita punya tepi lidah itu jangan sangat menghimpit. Maksudnya kita naik tapi kita ringankan sikit. Jangan terlampau tekan sangat. Bila tekan sangat, itu yang suara jadi putus. Ringankan sikit. Longgarkan sikit. Ghairil maghdubi alaihim waladha. Cuba semula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama jugalah dengan lam tu. Waladha. Bagi nampak sabdu pada lam. An-nabar tadi. Cuba semula. Waladha. Ayo. Bagus. Terima kasih. Masih banyak Ustaz. Baik. Nampaknya kita ni Fatihah aja ya. 500 orang. Betul Fatihah. Ni pun tak habis Fatihah. Tapi yalah Fatihah ni bacaan yang wajib. Okey. Kita tengok lagi sini ramai yang angkat tangan ni. Saya sebutlah nama Salihin. Silakan Salihin. Ya sila Salihin. Assalamualaikum Ustaz. Oh tuan, imam kita, Imam Meru sana. Tuan Salihin nak tanya ke, nak baca ke macam mana? Nak baca juga. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni terbetulkan lagi. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, cuba Ustaz Salihin cuba sedikit lagi bunyi pada mar itu betul-betul mim baris atas. Yang mar ghairil dengan mar tapi mar ghairil maghdu. Cuba ulang balik ghairil maghdu. Dan angkat pangkal lidah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aywa, syukran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okey Ustaz, boleh juga Ustaz tengok sikit di ruangan komen ni, ada beberapa soalan juga Ustaz, kalau boleh Ustaz respon. Ustaz, hujung ayat keempat surah Al-Fatihah, adakah mulut kena muncung? Ni dah 2-3 orang tanya dah ni ada yang tanya tadi, boleh ke Ustaz bagi contoh bacaan ismam dalam Al-Fatihah kalimah nasta'in? Baik tuan-tuan sekalian, ini pun timbul isu juga. Ya. Nasta'in, tuan-tuan cuba lihat, nasta'in hujung ayat ataupun hujung huruf itu huruf nun. Hujung kalimah tu huruf nun. Yang huruf nun itu barisnya di hadapan. Tuan-tuan sekalian, pada nasta'in ini boleh baca 7 wajah. Nasta'in boleh baca 7 wajah. Tuan-tuan bacalah mana-mana salah satu dari 7. Semua betul. Okey, apa yang 7 tu? Baik, saya bagi tahu yang pertama. Yang pertama, tuan-tuan baca 2 harakat dengan dimatikan nun. Matikan nun. Macam kita dah baca tu lah. Tak payah muncung bibir, tak payah apa. Mati biasa je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu je. 2 harakat. Nasta'in. Ataupun tuan-tuan boleh baca 4 harakat. Yang keduanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 harakat. Tuan-tuan boleh baca 6 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 4, 6 dengan dimatikan nun. Ataupun orang sebut sukunul mahdhi. Dengan sukun semata-mata. Tak payah nak muncung, tak payah nak ismam, tak payah nak raum, tak payah apa. Mati je biasa. Baik, itu 3 wajah pertama. Tuan-tuan nampak tak gambar saya ni? Ada yang tak nampak gambar ni. Dia kata tak nampak gambar. Betul ke ada yang tak nampak gambar saya? Saya rasa itu line di tempat masing-masing kot. Sebab clear je sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan boleh pergi cari gambar saya, cari pin. Ambil pin tu, ada tulis pin, pin tu. Bila pin tu, gambar saya tak akan bergerak. Tuan-tuan terus je. Memang gambar saya je ada dalam handphone tuan-tuan tu. Cari pin. Pergi dekat gambar saya, tengok ada titik 3 tu kan. Titik 3 kat atas tu cari pin. P-I-N. Tekan pin tu, terus tak ada lari dah gambar orang lain. Masuk gambar saya je situ. Okey, jadi sebab saya nakkan tuan-tuan tengok gambar saya ni, sebab untuk yang wajah yang kedua ni, perlu melihat apa yang saya buat. Okey, iaitu 3 wajah kita baca dengan ismam. Maksudnya tuan-tuan sekalian, pada nasta'in tu boleh kita baca 2 harakat dengan ismam. Apa dia ismam? Habis aja nasta'in terus muncung. Tak ada suara pun, dia muncung. Macam mana? Tengok, yang ni kena tengok gambar saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis aja nasta'in. Tak ada suara, dia muncung je. Okey, ataupun tuan-tuan boleh baca 4 harakat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis 4 rakaat muncung. Tuan-tuan boleh juga baca 6 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis aja terus muncung. Itu orang panggil dengan ismam, 3 wajah. Dah 6 dah. 3 wajah tadi dengan sukun. 3 wajah dengan ismam. 2, 4, 6. Baik. Wajah yang terakhir, iaitu wajah yang ke-7, kita baca 2 harakat sahaja dengan raum. Apa dia raum? Raum ialah membunyikan setengah ataupun 1/3 saja baris depan tu. Bunyi sikit. Bacaan 2 harakat saja. Bacaan 4 dengan 6 tak boleh pada bacaan raum, kerana raum ini seolah-olah bacaan wasal. Kan nasta'in tu kalau kita baca wasal berapa harakat? 2 harakat je. Maka waqaf pun kalau dengan raum 2 harakat saja. Tuan-tuan kena dengar betul-betul. Sebab bunyi tu sikit saja bunyi dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar tak dengar je nuk sikit tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan raum dia panggil. Jadi, tuan-tuan pilihlah yang mana-mana salah satu dari 7 ini semuanya betul. Ada lagi orang tanya, wajibkah muncung? Pilih yang mana salah satu sahaja. Nak muncung-muncunglah, tak nak muncung pun boleh. Nampak tak? Itu cara kita kena faham pada nasta'in. Jangan ada lagi orang baca, orang ngajar dia kata mesti muncung. Itu tak betul. Mesti muncung tu salah. Dia boleh pilih. Tuan-tuan nak muncung pun tak apa, tidak muncung pun tak apa. Tu dia banyak tu. Minta tuan baca surah Al-Qadr ayat last yang hujung, nak landing yang betul itu dia. Itulah malam lain lah. Malam ni kita bagi Fatihah dululah. Tak nak bagi rojak sangat. Fatihah dulu. Kita raih Fatihah dulu malam ni. Okey, ramai yang kat tangan tu silakan. MYB ni siapa dia tahu? MYB yang kat tangan. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi Muhammad Yusuf Bistamam. Aiwah. Iqra. Nak baca ke nak tanya Ustaz? Pertama saya nak bertanya, yang kedua saya nak tasmi' al-Fatihah. Aiwah. Silakan. Apa soalannya? Ustaz, soalan dia, ada sesetengah ustaz yang mengajar tajwid mengatakan kita pada huruf mim dan nun yang di hujung Fatihah wajib dimatikan terus. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz itu berkata cara itu yang paling tepat kerana memastikan kita tidak menambah huruf. Jadi soalan yang pertama, adakah cara itu cara yang betul? Jadi macam mana Ustaz? Sebenarnya pada pandangan saya, bacaan sebegitulah yang tak betul. Kerana tadi baru kita bincang, kita lihat yang saya sebut tadi. Yang kita bincang apa, saya buka balik semula, saya punya share screen tu. Tuan-tuan cuba tengok share screen saya tu. Cuba cari di mana huruf mim. Huruf mim berada pada huruf tawassut ataupun huruf bainiyah. Bermakna, cuba tuan-tuan tengok di bawah tu. Bawah sekali ada saya buat petak tu. Petak pada warna biru, petak pada warna apa tu, nak kata warna apa tu, warna tu lah, warna nombor 2 tu, macam nak oren-oren sikit tu. Lepas tu petak yang ketiga tu warna hijau. Saya buat ni, kalau nampak tak ni, yang biru ni, yang warna yang tengah ni, ada nak panah tengah ni, yang dengan hijau ni, ini lebih kurang lah saya nak menggambarkan keadaan suara sebenarnya tu. Nak menggambarkan keadaan suara. Kalau huruf hamzah, dia kena tu mati terus suara. Macam kita sebut, mati suara terus. Dia tak mau lagi ada ekor suara, tak mau. Tak mau. Tapi untuk huruf tawassut, termasuklah huruf mim, huruf ain, dia tak mau macam tu. Dia mesti ada lagi ekor suaranya. Dia mesti dia tak mau salah. Begitu. Dia kena ada lagi Itu cara sebut huruf ain, dan huruf mim pun sama.
Dia tak mau kita sebut ab. Salah. Dia mesti Ada lagi suara yang mengekor. Pasal apa? Sebab dia huruf tawassut. Dia bukan huruf syiddah. Itu kena faham. Tetapi kalau untuk huruf yang selain daripada tawassut dan juga syiddah, iaitu huruf rakhawah, suara yang mengekor tu lebih panjang sikit. Contoh macam kita sebut huruf shin. Ash. Yang selepas bunyi tu, syh tu dia jauh sikit pergi. Ash. Tak mau kita sebut ash. Itu salah sebenarnya. Jadi soalan yang dibangkitkan tadi ialah mengenai huruf-huruf yang berada di akhir-akhir surah Al-Fatihah ini boleh dikatakan keseluruhannya adalah huruf tawassut, bukan huruf syiddah. Berarti bila tuan-tuan berhenti masih ada suara. Cuma janganlah panjang sangat. Bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sikit. Yang salahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah. Pasal apa? Itu kamu dah buang gunnah dan kamu dah buang sifat kamu dah buang sifat tawassut. Kamu dah jadi sifat syiddah macam itu. Itu tak betul sebenarnya. Dan sifat gunnah mesti ada pada mim. Cuma nisbah gunnah itu jatuh pada martabat yang keempat. Dia ada martabat dengung ni pula ada martabat dia. Jadi mim ni jatuh kalau mim sukun, yang mana mim sukun ni termasuk dalam martabat yang keempat. Dia ada dengung, tapi dengung sekadar menunaikan hak huruf mim. Jadi kena baca juga dengung itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesti ada. Mesti. Ar-Rahmanir Rahim. Mesti ada. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Itu salah. Itu salah. Maliki Yaumiddin. Salah. Yang betul Maliki Yaumiddin. Mesti ada nun. Itu hak dia. Yang kita dengung tu hak huruf nun. Sifat huruf nun mesti ada gunnah. Itulah lebih kurang jawapannya. Apa ke tadi? Kalau boleh saya bacakan satu soalan daripada Facebook boleh Ustaz? Silakan. Soalannya, bolehkah dipanjangkan pada mad arid disukun lebih daripada 6 harakat kerana hendak mencukupkan lagu Taranum? Hukumnya makruh. Lebih daripada 6 harakat hukumnya makruh. Kalau main-main hukumnya haram. Okey, itu saja jawapan ringkas saja ya. Baik. Apa lagi? MYB tadi nak baca lah. Dia dah keluar ke? Tasmi' Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan cuba baiki sedikit pada ra. Ra itu ra tebal. Ra tebal ni kita kena angkat pangkal lidah. Alhamdulillahi ra. Alhamdulillahi Rabbil. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jangan kita qaim. Suara tak mau begitu. Suara tu dibuka. Ihdinas siratal mustaqim. Ringankan sikit, jangan himpit. Jangan kecilkan kita punya tekak tu. Itu semula. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pun masih qaim. Tak mau suara itu. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Ringan je. Qim. Jangan himpit sangat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada baik, ada kemajuan. Terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Baik, Tuan sangat perlu memperbaiki huruf bod. Huruf bod Tuan agak sedikit ada masalah kerana Tuan banyak menggunakan hujung lidah bila sebut bod itu. Sedangkan huruf bod ini kawasan yang ataupun lidah kita dengan keadaan dia seolah-olah tertarik ke belakang sikit bila sebut bod ni. Pasal apa? Sebab kita nak angkat pangkal lidah sebab bod huruf isti'la. Dan juga kita nak kena angkat tengah lidah kita ke atas sebab dia huruf irtibaq. Dan kita nak kena angkat juga tepi lidah sebab makhraj huruf dad ni dua-dua tepi lidah kita naik ke geraham atas. Jadi nak selesaikan sifat dan juga makhraj ini seolah-olah lidah kita tertarik ke belakang. Maghbu, ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Cuba semula ghairi. Bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih lagi perlu dibaiki dad. Ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Cuba semula ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya boleh bagi persen dah ada kemajuan tu dalam 20 ke 30% baru baik. Tuan kena baiki lagi di situ. Tuan pergi cari guru-guru lagi, betulkan buat itu. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz. Baik, banyak lagi yang angkat tangan ni. Kita ada 8. Ingat ada Ustaz Ayatul Rob tu, dia dah awal tadi dah angkat tangan ni. Ustaz Ayatul Rob. Ustaz Ayatul Rob ada? Ada ke Ustaz Ayatul Rob? Ada. Kalau ada boleh ikut bagi laluan. Kalau tak ada boleh Ustaz pilihlah mana-mana. Silakan. Saya tengok ni. Okey, boleh. Boleh Ustaz, insya-Allah. Saya cuba. Cuba apa tu? Cuba baca ke? Baca Ustaz. Silakan Ustaz. Ada mana Ustaz? Gelap gelita tu Ustaz. Ayatul Rob, silakan. Insya-Allah. Oh, tak boleh. Minta maaf Ustaz Ayatul Rob. Kamu punya line tak clear. Saya tak dapat dengar. Okeylah, nantilah ada rezeki kita jumpa lagi. Sila Tuan Muhammad Tirmizi dari jauh angkat tangan. Awak nampak? Okey. Silakan Tuan Muhammad Tirmizi. Muhammad Tirmizi, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya ni gigi tengah tak ada Ustaz. Tak apa. Gigi tak ada nak cuba. Sikit je huruf yang guna gigi, yang lain tak guna gigi. Huruf qaf tak ada gigi, betul. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Ustaz Muhammad Tirmizi. Nasta'in di situ kena istifalkan huruf tu, kena nipihkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringankan ta'in tu. Semula rendahkan bunyi semula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik.
Sedikit lagi cuba baiki pada am tu, huruf ain ni, huruf ain jangan bunyi menongkah. Jangan siratal ladzina an'am. Am tu dia bunyi menongkah. Sedangkan ain adalah huruf istifal. Istifal ni dia bunyi merendah. Cuba buat an'am, bukan an'am tapi an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada banyak suara-suara bertindih, 3 orang buka mic. Jadi tak apalah, tapi okey. Saya dapat pastikan yang Ustaz Muhammad Tamizi dah baiki. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bacaan yang baik sebenarnya. Okey, ramainya nak baca. Saya nak buat macam mana ni? Ramai sangat. Ustaz, kalau tak boleh saya baca sikit soalan ni daripada Facebook ni satu. Ada yang membaca waladhdallin secara sakta. Saya? Boleh tak? Soalan daripada Facebook. Ada yang Tak boleh membaca keluar, bagi Manjung sama. secara sakta. Okey, Boleh baik. ke, Ustaz? Soalan daripada dia tanya boleh baca ada saktah. Itu bacaan yang tak betul lah. Jangan ada saktah. 2 tempat yang selalu saya duk tengok orang duk buat saktah. Ini dua-dua salah. Yang mana salah? Yang pertama dekat him, wa itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu salah. Itu saktah tu. Ghairil maghdubi alaihim wala, salah. Saya dah sebut tadi kan, mim jangan sampai terputus suara. Ghairil maghdubi alaihim wala, macam tu cara dia. Baik, satu lagi orang saktah kat mana? Dekat lam. Dah selesai lam tu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia senyap sekejap situ. Itu pun salah. Tak mau baca macam tu. Suara lam masih lagi ada. Waladhdallin. Bagi ada lam. Bunyi lagi suara. Salah ya, dua-dua tu tak betul. Okey? Baiklah. Jadi masa kita dah sangat mencemburui. Saya nak tahu kita buat apa dah. Baik. Apa hukum bacaan waladhdallin pada wala dan adhdallin di mana tidak panjang wala? Itu sebenarnya tuan-tuan sekalian. Memang wala tak boleh panjang. Kerana mad asli ini syarat nak panjang dia jangan ada huruf sukun ataupun huruf sabdu selepas huruf mad. Macam waladhdha ada huruf sabdu, maka mad aslinya tidak dibaca. Jangan baca waladhdha, salah itu bacaan macam itu salah. Okey. Boleh masuk. Saya layan satu lagi soalan. Baik, soalan yang terakhirlah saya layan. Kita punya masa dah walaupun tuan-tuan nampaknya masih sangat berminat lagi. Saya pun dah janjinya sejam, kita sejam je lah. Dia cerita ni tak boleh sampai orang jemu. Biar orang tak jemu tu seronok. Malam besok dia tunggu lagi. Okay, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, soalan dalam saya punya chat ni, dia kata huruf qaf baris di bawah dalam kalimah mustaqim sejauh mana dibaca tebal. Baik tuan-tuan sekalian. Dalam menebalkan huruf isti'la ini dia ada 5 martabat. Tuan-tuan boleh buka saya punya slide tu sebenarnya. Saya dah bagi, tuan-tuan boleh pergi ke Telegram saya tu, tuan-tuan pergi je kepada huruf isti'la. Saya dah ada terang di sana sebenarnya. Kalau ada lah nanti saya tengok, ada tak? Huruf isti'la ada tak kejap ya? Saya tengok. Kalau ada rezeki lah, kalau tak ada tak boleh buat apa lah. Ada ke? Tak ada. Oh, tak masuk ya. Oh, saya tak buat, sorry, saya minta maaf. Dalam tu tak ada. Okey, tak apalah. Atas penerangan itu atas soalan tu saya jawab. Baik. Tuan-tuan sekalian, huruf isti'la ada 5 martabat. Yang pertama, kalau sekiranya huruf isti'la diikuti oleh huruf alif. Lepas dia huruf alif. Waladhdha ataupun qa ada alif. Memang itu yang paling tebal. Jatuh nombor 2, hanya huruf isti'la baris di atas. Qa, ba. Dia dah mula lemah ketebalan dia. Tak sama macam kalau diikuti huruf alif selepasnya. Kalau huruf alif selepasnya tebal. Waladhdha.
Wa iz qala, tebal. Tapi kalau dia baris atas sahaja tanpa alif, maka sudah sedikit ringan. Qa, ba. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau sekiranya huruf isti'la barisnya depan. Contoh macam kita sebut bu, marbu. Dia tak sama ya tuan-tuan. Marbu dengan waladha, ketebalan dia tak sama tu. Pasal marbu barisnya depan. Ghairil marbu. Jangan tuan-tuan nak cuba buat marbu sama macam waladha, tebal juga. Marbu. Tak mau, itu salah. Huruf dad bila baris depan ataupun huruf isti'la bila baris depan dia sudah jatuh sikit. Dia punya ketebalan dia. Jatuh nombor 3. Baik. Nombor 4, kalau sekiranya huruf isti'la tu barisnya sukun. Dah jadi lemah lagi dia punya martabat tebal tu. Contoh macam huruf qaf. Alqa. Dia dah mula lemah tebal dia. Baik. Begitu juga huruf dad. Apa sahaja huruf isti'la yang 7 tu. Tuan-tuan tengok baliklah. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan, kalau sekiranya huruf isti'la baris di bawah, dia sudah menjadi lemah tebalnya. Kita tak kata nipis, jangan tuan-tuan sebut nipis. Kita sebut sifat tebal menjadi lemah kerana barisnya di bawah. Jadi macam mana nak buat bila dia baris bawah? Tuan-tuan, saya pada semalam saya dah terang. Apa makna kasrah? Kasrah maknanya pecah. Apa yang pecah? Bibir kita. Jadi, masa tuan-tuan menyebut qim itu, nak bagi jadi betul, bibir itu kena pecah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan duk buat lagu ni. Ihdinas siratal mustaqim. Nak bagi tebal juga. Tak. Dia bila dah baris bawah, sifat tebalnya sudah menjadi lemah. Kerana baris di bawah, jatuh martabat yang kelima. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, memanglah saya minta maaf sangatlah, ramai angkat tangan sangat. Saya tak boleh nak layan. Ini sahaja kemampuan yang ada, masa yang ada. InsyaAllah bertemu lagi di minggu hadapan dalam tajuk yang lain pula, ataupun dalam perbincangan yang sama mungkin, yang mungkin belum faham pun ramai. InsyaAllah kita akan bincang lagi pada masa akan datang. Dengan itu saya menyerah semula kepada Al-Fadhil Ustaz Atiqullah untuk menutup pada program kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Haji Radhi bin Khabrul Hailan di atas curahan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa minggu depan ya. Kita akan berjumpa minggu depan hari. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Hari Isnin dan Selasa 9.30 malam. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Jadi alhamdulillah lain pada malam ini pun nampaknya semakin baik. Di Facebook pun dapat. Alhamdulillah ada soalan-soalan yang saya baca. Malam balik Isnin Selasa. Isnin Selasa minggu depan. Terima kasih Ustaz. Selasa minggu depan ya. Namun saya minta maaf juga sebab saya tak dapat nak membacakan semua soalan-soalan sebab terlalu banyak. Di Zoom saja kita ada 480 lebih kurang kehadiran. Di Facebook kita ada kehadiran sebanyak 125. Jadi lebih kurang ada dalam 600. Kita nak jawab soalan tu mungkin agak sukar lah. Apapun kita cuba yang terbaik dapat seorang sikit insya-Allah. Minggu depan kita sambung lagi. Dan untuk pegawai masjid, jangan lupa isi link kehadiran malam ini sehingga jam 12 malam dan minggu depan kena isi setiap hari juga. Dan yang lain insya-Allah kita akan sama-sama bertemu di minggu hadapan dalam Facebook Live bahagian pengurusan masjid dan juga Zoom ni insya-Allah. Kalau ada kekosongan untuk mengisi ruangan di Zoom ni insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita akhiri majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih dengan terima kasih kerjasama Ustaz. yang sangat baik. Terima kasih, Sangat-sangat baik. Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah merahmati kita semua. InsyaAllah. Bila liqa. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Syukran jazilan Ustaz. Syukran jazilan. Terima kasih. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik. Alhamdulillah ramai malam ni seronok. Seronok sebab bila lagi ramai ni kita beronok-ronok. Betul Ustaz, betul. Mengaji. Daripada buta Ustaz, daripada buta. Terima kasih Ustaz. Allah jumpa lagi nanti Ustaz Rabi minggu depan. Jangan lupa. Syukran jazakumullah. Khair.